Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Usap Mira Arima channel. Pada video kali ini adalah tentang sejarah Abdul Muthalib menggali Zam-Zam yang dipetik dari buku biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang nabi, yang dikarang oleh Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman, yang bukunya seperti ini. Sejarah Abdul Muthalib menggali Zam-Zam. Daripada kalangan anak Qusay bin Kilab adalah Abdul Manaf. Antara anak-anak Abdul Manaf adalah Muthalib dan Hasim. Antara anak-anak Hasim adalah Saibah. Saibah adalah anak Hasim daripada istrinya yang bernama Ummu Hasim, seorang wanita bangsawan di kalangan kaumnya yang tinggal di luar Mekah. Hasim tidak panjang umurnya. Semasa Saibah masih kecil lagi, dia sudah meninggal dunia. Saibah dibesarkan oleh ibunya dalam suku kaum ibunya di luar Mekah. Apabila Saibah sudah remaja, bapak saudaranya Muthalib ingin mengambil Saibah supaya dibawa ke Mekah. Ibunya tidak setuju, tetapi Muthalib berkata, Saibah ini daripada keturunan Qusay bin Kilab. Dia adalah pemuka Quraisy. Tidak sepatutnya dia tinggal di luar Mekah. Lagipun dia sudah cukup umur sekarang. Akhirnya si ibu minta supaya diserah pilihan kepada Saibah sendiri, sama ada dia hendak tinggal dengan ibunya ataupun hendak mengikut bapa saudaranya ke Mekah. Saibah memilih bersama bapa saudaranya Muthalib dan tinggal dengannya di Mekah. Saibah mengikuti Muthalib kembali ke Mekah. Muthalib membawa dia naik satu kendaraan, dengannya Saibah naik di belakang Muthalib. Apabila tiba di Mekah, orang ramai melihat Muthalib membawa seorang budak remaja di belakangnya. Masyarakat yang terbiasa dengan jual beli hamba pada masa itu menyangka Muthalib membeli hamba baru, dan dari situlah Saibah digelar oleh Quraisy sebagai Abdul Muthalib, yaitu hamba Muthalib. Akhirnya nama ini menjadi masyhur. Inilah dia Abdul Muthalib Datuk Muhammad. Nama sebenarnya adalah Syaibah. Selepas berkahwin, Abdul Muthalib mendapat anak sulung lelaki bernama Haris. Apabila Haris dewasa, Abdul Muthalib mendapat mimpi pelik. Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah yang besar, melaporkan daripada ahli mimpi ini. Ada orang yang menyeru Abdul Muthalib dan menyuruhnya menggali Al-Tibah. Abdul Muthalib bertanya kepada suara itu, apakah Al-Tibah itu? Tetapi suara itu sudah hilang. Malam kedua dia bermimpi. Lagi suara itu datang lagi, menyuruhnya menggali bara. Apa itu bara? Suara itu sudah hilang. Abdul Muthalib dapat merasakan ada perkara yang penting, karena dia tidak pernah mengalami mimpi begitu sebelum ini. Malam ketiga dia bermimpi lagi. Suara dalam mimpi itu berkata, gali madmunah. Apa itu madmunah? Tanya Abdul Muthalib, tetapi suara itu hilang lagi. Semakin kuat Abdul Muthalib merasa ada perkara besar melalui mimpi 3 malam berturut-turut ini.
Malam keempat suara itu berkata lagi, galilah Zam-Zam. Di manakah Zam-Zam itu? Kali ini suara ini menjawab, ia tidak akan kering selama-lamanya dan tidak akan berkurang. Ia akan memberi minum kepada para jemaah haji, tetamu Allah yang Maha Agung. Ia berada di antara perut dan darah, di sisi patutkan gagak hitam yang ada bulu putih di rumah kampung semut. Yakinlah hati Abdul Muthalib, dia diperintahkan menggali Zam-Zam. Zam-Zam memang tidak asing lagi masyarakat Mekah, apatah lagi bagi Abdul Muthalib, ketua Mekah pada masa itu. Tetapi mereka tidak tahu di mana Zam-Zam itu terkambus. Pada masa itu tidak masuk akal pula kalau hendak menggali sekeliling Ka'bah bagi mencari Zam-Zam. Esoknya Abdul Muthalib mengajak anaknya Haris membantunya menggali Zam-Zam dan mempertahankannya. Apabila pemuka Quraisy yang lain menghalangnya, Abdul Muthalib mula mencari tanda-tanda yang diberikan kepadanya dalam mimpi itu. Tetapi tidak ada satu pun tanda yang disebut itu di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba semasa Abdul Muthalib mencari-cari, satu rombongan Arab datang ke situ bagi menyembelih lembu. Mereka berhampiran dengan berhala Isaf. Cerita Isaf dan Naifah sudah kita ceritakan sebelum ini. Daripada penyembelihan ini, darah tumpah ke tanah. Lembu yang sudah disembelih itu pula tiba-tiba bangun dalam keadaan darah menghambur daripadanya dan jatuh semula dia di tempat lain. Rombongan tadi menyempurnakan sembelihan mereka di situ, keluarkan perut dan palapa di situ. Taulah Abdul Muthalib di antara tempat lembu itu mula disembelih tadi dan tempat dia jatuh itulah kawasan untuk dia menggali Zam-Zam. Tetapi kawasannya besok, bagaimana hendak menggali semua kawasan itu? Dia mencari lagi tanda-tanda lain pula. Akhirnya dia menjumpai kawasan semut, kampung semut, tetapi kawasannya masih tetap cuma lebih kecil daripada kawasan pertama tadi. Semasa Abdul Muthalib berpikir, tiba-tiba datang seekor gagak hitam yang pada mulanya ada satu bulu berwarna putih. Gagak itu mematuk-matuk ke tanah dekat dengan kampung semut tadi. Taulah Abdul Muthalib, itulah kawasan yang disyaratkan kepadanya dalam mimpi. Tempat yang disyaratkan itu terletak di antara Isaf dan Nailah. Apabila Abdul Muthalib mula menggali, Quraisy mula gempar. Apa yang kamu gal, wahai Abdul Muthalib? Mana boleh kamu menggali di sini di tepi Ka'bah? Pada masa itu Abdul Muthalib memerintahkan Haris, anaknya, supaya menghadapi Quraisy, sementara dia sendiri terus menggali tanpa berhenti dan tidak menghiraukan kekecuan orang-orang Quraisy. Itu dalam kekecuan itu Abdul Muthalib sudah sampai kepada batu penutup telaga. Abdul Muthalib menjerit, Maha besar Tuhan, Maha besar Tuhan. Dengan ini taulah Quraisy Abdul Muthalib sudah menjumpai apa yang dia cari. Mereka bertanya lagi, apa yang kamu gali, wahai Abdul Muthalib? Kali ini barulah Abdul Muthalib menjawab, aku menggali Zam-Zam. Abdul Muthalib terus menggali sehingga dia bertemu dengan Zam-Zam. Pada masa itu Quraisy mulai tamak. Mereka juga hendak berkongsi telaga Zam-Zam itu dengan Abdul Muthalib. Mereka meminta Abdul Muthalib menjadikan Zam-Zam itu
hak bersama, masing-masing tamak ingin berkongsi telaga dengan Abdul Muttalib. Ini adalah kemuliaan yang besar bagi mereka. Abdul Muttalib tidak bersetuju, dia yang menggali, dan pada awalnya mereka semua menghalangnya. Sekarang apabila sudah jumpa telaga Zam-Zam, mereka mau berkongsi dengannya bagi menguruskan, tetapi mereka Muttalib tidak bersetuju, tetapi Quraisy tetap berkeras. Perselisihan ini hampir menyebabkan berlakunya peperangan antara mereka dan suku Abdul Muttalib. Akhirnya mereka semua bersetuju mencari hakim bagi memutuskan perselisihan mereka. Mereka semua bersetuju mengambil Kahina, seorang pendeta wanita yang dihormati dalam masyarakat pada masa itu. Perdana Menteri pendeta ini daripada suku Sa'ad berada di Yasrib. Mereka pun pergi ke Yasrib. Apabila sampai di sana, rupa-rupanya Kahina ini sudah pergi ke Khaybar. Mereka pun bekerja pula ke Khaybar. Begitulah kedudukan pendeta dalam masyarakat pada masa itu. Pada pertengahan jalan, Abdul Muttalib dan orang-orangnya kehabisan air. Mereka meminta air daripada Quraisy yang lain, tetapi air mereka juga tinggal sedikit dan mereka pun tidak mencukupi. Di tengah-tengah padang pasir yang tidak bertepi itu mereka kehabisan air, tidak ada air berdekatan. Dari situ pada masa itu orang-orang Abdul Muttalib putus harapan bagi mendapatkan air. Akhirnya mereka bertanya pandangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berkata, sekarang kita gali kubur masing-masing, daripada kita semua mati tidak ditanam, biarlah seorang saja yang tidak ditanam, yaitu yang paling akhir mati. Apabila sudah siap kubur, masing-masing menunggu saat kematian, tetapi akhirnya datang pikiran kepada Abdul Muttalib supaya berusaha lagi mencari air. Abdul Muttalib mengajak semua orang-orangnya mencari lagi air. Semasa sibuk-sibuk, unta Abdul Muttalib sambil bangun daripada duduknya, terhentak kakinya ke tanah. Maka dengan kuasa Tuhan keluar air dari situ. Mereka semua dapat minum dan air masih ada lagi. Ada Abdul Muttalib memanggil orang-orang Quraisy juga untuk mengambil air di situ. Melihat kejadian yang pelik itu, kesemua mereka berkata kepada Abdul Muttalib, yang memberi kamu minum air di tengah-tengah padang pasir ini adalah yang memberikan Zam-Zam pada kamu, Zam-Zam kepunyaan kamu. Mereka tahu tanda Tuhan ingin memberitahu mereka Zam-Zam untuk Abdul Muttalib. Sikayah yaitu memberi minum kepada jemaah haji, dan Zam-Zam adalah kepunyaan Abdul Muttalib dan keturunannya. Cukup sekian episode yang ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.